Malaysia merupakan salah sebuah negara yang tidak terlepas daripada arus pembangunan dalam bidang telekomunikasi. Oleh demikian, salah sebuah syarikat yang bertanggungjawab dan berani mengambil peluang dalam memenuhi permintaan tersebut adalah Telekom Malaysia. Telekom Malaysia mula ditubuhkan sebagai Jabatan Telekomunikasi Melaya iaitu JTM pada tahun 1946. Lalu dengan penerimaan yang baik daripada semua pelanggan, ia diswastakan pada tahun 1987 dan telah disenaraikan di Bursa Securities pada tahun 1990. Oleh demikian, tujuan perswastaan ini adalah bagi meningkatkan lagi taraf ekonomi, kecekapan pekerja serta meningkatkan keupayaan dan kekerapan dalam kerja yang dinamik untuk menghadapi persaingan sama ada di dalam maupun di luar negara. Pertumbuhan seterusnya yang memberangsangkan ialah Telekom Malaysia telah membawa kepada pengasingan perkhidmatan talian tetap dan mudah alih iaitu pada tahun 2008. Oleh itu, tidak heranlah bahawa Telekom Malaysia adalah salah sebuah syarikat penerangan komunikasi di Asia dengan pemodelan pasaran sebanyak 3.9 bilion dan tenaga kerja seramai 26,629 pekerja. Justru tidak langsung membenarkan Telekom Malaysia untuk memberi tumpuan yang lebih mendalam kepada perniagaan yang berteraskan mengenai internet, multimedia, data, talian tetap dan berbagai lagi yang termasuk dalam perkhidmatan telekomunikasi. Seterusnya, antara produk atau perkhidmatan yang biasa diketahui umum berkenaan dengan Telekom Malaysia adalah berkenaan dengan TMNet, Streaming and Unify. Oleh itu, pada tahun 1955, Telekom Malaysia menjadi Internet Service Provider ISP yang kedua di Malaysia ataupun perkhidmatan dipanggil TMNet. Hal ini merupakan permulaan transformasi Telekom Malaysia menyediakan perkhidmatan telekomunikasi bersepadu. Selepas 6 tahun TMNet diperkenalkan, perkhidmatan tersebut diiktiraf Internet Service Provider ISP terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2001. Dalam tahun yang sama juga, Telekom Malaysia mula memperkenalkan perkhidmatan yang dipanggil sebagai streaming. Streaming merupakan perkhidmatan jalur lebar pertama untuk portal internet. Manakala pada tahun 2010, Telekom Malaysia memperkenalkan Unify, iaitu gabungan tiga perkhidmatan iaitu internet, suara, IPTV atau lebih dikenali sebagai HYPPTV. Oleh yang demikian, perkara menarik berkenaan dengan HPTV adalah dengan penawaran sejumlah 124 saluran merangkumi saluran HD, saluran premium, saluran percuma, saluran radio, permintaan saluran video dan saluran interaktif dengan pelbagai pakej. Justru ketiga-tiga kejayaan perkhidmatan ini merupakan motivasi kepada Telekom Malaysia untuk terus mempertingkatkan perkhidmatan mereka sesuai dengan keperluan semasa rakyat Malaysia. Setiap organisasi atau syarikat sememangnya mempunyai misi dan visi yang tersendiri dalam menyerjui syarikat mereka. Oleh itu, misi Telekom Malaysia adalah memberi kepuasan kepada pelanggannya secara menyeluruh dan sentiasa berada bagi menjadi sebuah syarikat telekomunikasi bertaraf dunia. Dalam masa yang sama, pencapaian matlamat sebegini adalah melalui pembangunan sumber manusia, membekalkan produk dan memberi perkhidmatan dengan kecemerlangan kualiti serta memenuhi keperluan negara, pekerja serta pemegang saham. Manakala berkenaan dengan visi Telekom Malaysia pula adalah untuk menjadi penyarju syarikat telekomunikasi pilihan dengan penumpuan ke arah penyampaian nilai terunggul kepada pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam syarikat. Topik yang dipilih oleh kumpulan kami adalah berkenaan dengan pemilihan personel ataupun temu duga. Topik ini merupakan topik yang ketiga di dalam silibus pembelajaran subjek psikologi industri dan organisasi. Oleh itu, temu duga merupakan salah satu proses yang membolehkan majikan membuat penilaian kepada bakal pekerjanya bagi mengisi sesuatu pekerjaan yang ditawarkan oleh organisasi, syarikat dan sebagainya seperti yang dikatakan oleh NCRC. Dalam masa yang sama juga, temu duga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk wawancara yang berstruktur yang melibatkan penemu duga bersama orang yang ditemu duga. Dalam arti kata lain, temu duga adalah aktiviti perbualan dua hala antara penemu duga dengan pemohon kerja untuk saling bertukar-tukar maklumat dan menilai kesesuaian pemohon bagi sesuatu pekerjaan yang ditawarkan. Seterusnya, seseorang yang dipanggil untuk ditemu duga semestinya telah melepasi kelulusan minima yang diperlukan bagi mengisi jawatan tersebut. Oleh yang demikian, selepas dipanggil, pihak penemu duga, pelbagai faktor lain diambil kira sama ada dari faktor dalaman maupun luaran. Oleh itu, faktor dalaman yang biasa diambil perhatian adalah yakin pada diri sendiri, bijak dalam berkomunikasi dan sebagainya. Manakala faktor luaran pula ialah perilaku, adab sopan, penampilan diri dan banyak lagi yang diperhatikan.
Akan tetapi, proses pemilihan berbeza antara sebuah syarikat dengan syarikat lain. Justru keperluan suatu pekerjaan bergantung kepada saiz dan pelaburan sesebuah syarikat dan pekerjaan yang ditawarkan. Sedikit penambahan, memandangkan pada masa kini negara berhadapan dengan wabak COVID-19 yang boleh dikatakan bahawa kekosongan untuk suatu pekerjaan amatlah terhad jika hendak dibandingkan dengan jumlah pemohon. Dalam arti kata lain, persaingan untuk merebut tempat menemuduga amatlah tinggi kerana syarikat meminimalkan jumlah pekerja bagi menampung keadaan ekonomi semasa negara. Oleh yang demikian, sekiranya seseorang itu berjaya untuk dipanggil menghadiri temuduga, maka seharusnya mereka memanfaatkan peluang tersebut sebaik mungkin kerana setiap orang mempunyai peluang untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut, tetapi sejauh mana seseorang itu memanfaatkan peluang yang diberikan kepadanya. Berikut merupakan pengalaman mengenai individu yang kami temubual, iaitu Encik Muhammad Asri bin Uthman yang dikenali sebagai Asri Wan yang berumur 54 tahun. Beliau menjawat jawatan sebagai pengurus operasi penjualan untuk salah sebuah struktur korporat kumpulan Telekom Malaysia yang lebih khususnya iaitu TM1 di Al-Star, dan juga sebagai panel temuduga di negeri Kedah dan Perlis. Beliau dilahirkan pada Ogos 1969 di Hutan Kampung Al-Star dan kini menetap di Jitra. Pada tahun 1992, beliau memulakan kerjayanya sebagai jurutera elektrik di cawangan kecil Telekom Malaysia di Kuala Lumpur di bawah program pengambilan Telekom Malaysia pada masa itu dengan hanya gaji sebanyak RM1,000. Beliau mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pengurusan operasi dengan memiliki lebih 25 tahun pengalaman dan lebih 10 tahun pengalaman dalam menemuduga. Beliau berkelulusan dari universiti di USA dan dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik dan merupakan bekas pelajar Universiti Utara Malaysia dalam bidang Master of Business Admin (MBA). Beliau pernah mendapat beberapa tawaran dari syarikat asing yang memberinya gaji tahunan iaitu $70,000 selepas tamat pengajian di USA, tetapi beliau lebih memilih Malaysia sebagai tempat bekerja walaupun gaji tidak setanding dengan negara asing. Beliau merupakan salah seorang pekerja yang cemerlang dan sentiasa menunjukkan prestasi yang baik sehingga akan sentiasa mendapat kenaikan pangkat walaupun beliau pada asalnya seorang yang introvert tetapi bertukar kepada extrovert disebabkan bidang kerjayanya memerlukan individu yang sedemikian. Okey, seterusnya kita ke hasil daripada temuduga. Okey, temuduga ini dijalankan atau kumpulan kami dengan satu organisasi ataupun syarikat gergasi dalam Malaysia dalam menyediakan perkhidmatan komunikasi ataupun jaringan atas talian ataupun internet iaitu Telekom Malaysia atau lebih dikenali dengan TM. Okey, banyak hasil yang kami dapat antaranya daripada segi kriteria dan syarat. Okey, untuk kriteria dan syarat kita kena faham yang pertamanya TM Malaysia ni buka jawatan kepada dua posisi utama iaitu eksekutif dan bukan eksekutif. Okey, untuk eksekutif ni syarat akademiknya adalah ijazah sarjana muda dan terbuka kepada semua bidang dan jurusan akademik tersebut. Dia tidak menjurus kepada ijazah sarjana muda kejuruteraan saja, jadi terbuka untuk semua, dan umur tidak kurang daripada 24 tahun, manakala untuk bukan eksekutif syarat akademik adalah diploma dan terbuka juga umur tidak kurang daripada 21 tahun. Bagi mereka yang memiliki sijil SPM, dia tidak dapat untuk berada dalam posisi inilah disebabkan inisiatif TM untuk mengurangkan lambakan graduan yang tak ada kerja. Jadi dengan proses dengan syarat seperti ini dapat mengurangkan lambakan tersebut. Okey, seterusnya peringkat dan proses. Jadi selepas daripada calon itu diterima masuk untuk berkhidmat dengan TM, jadi peringkat seterusnya mereka akan berada dalam proses penilaian. Jadi dalam proses penilaian ini mereka akan dinilai selama 2 hingga ke 3 tahun dengan dua skim utama iaitu time contract dan normally contract.
Jadi dalam proses ini mereka akan dinilai sama ada layak untuk berada dalam jawatan layak untuk dapat status tetap dalam perkhidmatan. Okey, untuk proses temuduga dalaman ataupun kenaikan pangkat, TM ni pada dasarnya menggunakan 7 kaedah, iaitu dengan menggunakan sistem band. Okey, band pertama adalah untuk eksekutif, band pertama adalah eksekutif, kedua manager, band 3 assistant general manager, band 4 general manager, band 5 senior general manager, band 6 senior vice president, band 7 adalah CEO. Untuk bukan eksekutif ada 4 band utama. Jadi untuk kenaikan pangkat ni mereka akan dinilai melalui 2 proses, iaitu temuduga dan peperiksaan, untuk memastikan sama ada mereka benar-benar layak untuk berada di jawatan yang seterusnya. Okey, setelah mereka layak untuk berada di jawatan seterusnya, mereka akan dinilai selama 6 bulan untuk mendapat kelayakan untuk naik pangkat lagi. Okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan kaedah temuduga. Kaedah temuduga yang digunakan oleh TM ada 2, sebelum pandemik dan semasa pandemik. Sebelum pandemik, TM menggunakan kaedah bersemuka dengan melibatkan 5 orang calon dan 3 orang panel, seorang ketua dan 2 orang ni pembantu penemuduga. Manakala semasa berlakunya pandemik, TM masih lagi mengambil pekerja, jadi menggunakan beralih kepada kaedah baru, iaitu melalui platform online ataupun video conference yang melibatkan 3 orang panel seperti kaedah sebelum tu, seorang ketua penemuduga dan 2 orang lagi membantu, dan 1 orang calon. Yang ni berbeza sikit. Sebelum ni 5 dan untuk video conference hanya seorang calon. Okey, untuk penggunaan soalan dalam proses temuduga ni, TM menggunakan yang pertama adalah study case. Bagaimana calon itu menyelesaikan masalah sekiranya berada di dalam situasi tersebut melalui study case ni. Yang kedua, TM dia tak ada satu modul yang spesifik dalam proses temuduga. Sebaliknya mereka menggunakan sistem ataupun modul yang mereka ada, iaitu 7 skill guideline, iaitu untuk pengambilan dalam posisi-posisi seperti keusahawanan dan sebagainya. Mereka akan menilai berdasarkan 7 skill ni ya. Dalam skill ni ada 7 posisi-posisi yang berkait dengan TM. Okey, yang seterusnya, wujudkah first impression dalam TM? Ya, memang wujud. Dalam organisasi TM, first impression ni sangat penting berdasarkan hasil temuduga kami. Mereka akan menilai calon tersebut daripada masuk pintu lagi lah. Jadi mereka akan melihat daripada aspek-aspek seperti disiplin, kekemasan diri, daripada segi fizikal, penggunaan bahasa dan penyampaian gaya bahasa tubuh. Jadi sekiranya daripada beberapa aspek ni tidak dapat dilakukan oleh calon, maka mereka akan ditolak. Dia akan ada satu markah, maka mereka akan ditolak markah tersebut daripada segi disiplin dan sebagainya. Untuk first impression memang wujud dalam organisasi TM, yang mana mereka akan lihat sekiranya calon tersebut tidak menepati aspek yang mereka perlukan, maka bila calon tersebut diambil kerja, maka calon tersebut akan melakukan banyak kesilapan ataupun banyak masalah selepas diterima. Okey, untuk seterusnya adalah penggunaan bahasa dalam proses temuduga. Pada selalunya TM menggunakan 2 bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni digunakan untuk calon-calon bukan berbangsa Melayu, manakala untuk bahasa Inggeris adalah digunakan untuk calon-calon bangsa Melayu. Perkara ini dilakukan untuk melihat kemampuan ataupun keberanian para calon dalam menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, untuk bias dalam temuduga tak wujud, kerana TM dia tak lihat kepada persamaan antara calon dan penemuduga. Sebaliknya mereka hanya fokus kepada kebolehan dan perform calon-calon tersebut untuk berada dalam TM bagi meningkatkan hasil jualan dan potensi TM dalam Malaysia.
Okey, dan soalan yang terakhir berkaitan dengan tindakan kepada pekerja yang telah berhenti. Okey, untuk mereka yang berhenti kerja, tidak layak lagi untuk berada dengan TM ataupun tak layak lagi untuk mohon dengan TM. Jadi yang tak layak untuk bersama dengan TM ni hanyalah bagi mereka yang di bawah band 5. Jadi untuk band 5 ke atas mereka masih lagi layak. Tapi dengan sistem kontrak mereka tidak akan mempunyai keistimewaan untuk berada dalam sistem ataupun skim perkhidmatan tetap. Mereka hanya layak untuk kontrak dan melalui untuk kemasukan band 5 ke atas ni mereka akan melalui proses temuduga seperti calon baru, tapi temuduga mereka bukannya bersama dengan panel-panel biasa. Sebaliknya mereka akan ditemuduga oleh ahli lembaga pengarah TM itu sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, habis pada hasil temubuan, kita akan masuk pada komen akademik. Okey, komen akademik yang pertama iaitu saya dapati pihak TM tidak menetapkan ciri-ciri tetap untuk calon temuduga. Hasil pada temubuan, saya dapati pihak TM lebih mementingkan kepada tahap pendidikan seseorang, namun tidak daripada segi umur, fizikal, jantina maupun pengalaman seseorang. Bagi pendapat saya, ini menyukarkan lagi lah proses tapisan calon temuduga itu. Kerana macam kita sudah maklum, ramai orang memerlukan pekerjaan. Bila TM tidak menetapkan ciri-ciri yang tetap untuk calon temuduga, sesiapa saja boleh datang ke sesi temuduga. Dan ini menyukarkan lagi lah proses pencarian pekerja untuk calon untuk jawatan yang telah ditawarkan. Komen akademik yang kedua iaitu pihak TM tidak menggunakan bentuk temuduga berstruktur, di mana pihak TM tidak menggunakan apa-apa set soalan dan lebih menemuduga secara spontan. Apa yang saya dapati hasil bertemubual dengan Cik Astri, saya dapati mereka memberikan soalan aras tinggi semasa temuduga kepada calon dengan masa yang telah ditetapkan lah. Maksudnya calon perlu selesaikan masalah yang mereka create untuk calon selesaikan dalam masa tertentu. Ini akan melambatkan lagi lah proses temuduga itu sendiri. Macam kita tahu tadi, mereka tak mempunyai ciri-ciri tetap untuk calon temuduga. Dan bila ramai hadir ke proses temuduga dan dapat soalan yang memerlukan yang telah ditetapkan masa, so akan melambatkan lagi lah proses temuduga itu sendiri. Okey, komen akademik yang ketiga pula, pihak TM menyediakan peluang pekerjaan kepada orang kurang upaya OKU tetapi tidak secara meluas. Mereka hanya menyediakan peluang pekerjaan kepada OKU yang cacat pada segi fizikal sahaja, tapi tidak yang buta, pekak maupun bisu. So, saya rasa pihak TM sendiri perlu menyediakan satu peluang pekerjaan yang membolehkan OKU daripada segi penglihatan, pekak maupun bisu itu untuk bekerja juga supaya adil lah. Maksudnya tak kisahlah cacat daripada segi fizikal maupun semula jadi, mereka tetap boleh bekerja di syarikat TM. Akademik yang seterusnya ialah pihak TM juga menerima mana-mana pekerja yang telah berhenti kerja bermula daripada jawatan untuk band 5, band 6 dan band 7 yang ingin bekerja semula, namun mereka tetap perlu menjalani proses temuduga lah sebelum diterima kerja. Bagi pendapat saya, pihak TM perlu menetapkan satu tempoh sebelum bekas pekerja itu bekerja semula di syarikat tersebut. Tapi saya juga berpendapat bahawa pihak TM itu sendiri tidak perlu menerima semula pekerja yang telah berhenti kerja kerana mungkin ada sebab kenapa mereka berhenti kerja. Jadi saya rasa pihak TM perlu menilai pekerja yang sedia ada dan melatih mereka untuk jadi lebih baik bagi menjawat jawatan yang telah ditinggalkan itu. Okey, untuk komen akademik yang seterusnya ialah TM sangat menggemari pekerja yang boleh multitasking.
Hal ini disebabkan oleh TM merasakan pekerja yang boleh multitasking tu dapat mengisi kekosongan jawatan sementara jika ada mana-mana pekerja yang diberhentikan kerja ataupun meletakkan jawatan dengan secara tiba-tiba. Jadi sebagai contoh juga, menurut temu bual yang dijalankan bersama dengan Cik Asri, Cik Asri ada menekankan bahawa tak semestinya jika seseorang pekerja itu dia bekerja sebagai seorang yang daripada departmen human resource, dia akan membuat pekerjaan dan menjalankan tugas dalam skop human resource sahaja. Namun sebaliknya, pekerja tersebut juga akan turut membuat kerja-kerja lain seperti di dalam bahagian marketing dan juga sale dan kerja-kerja yang lain jugalah. Maksudnya dia tidak akan semestinya akan buat skop tugasan dalam human resource, tetapi berdasarkan dan mengikut keperluan syarikat juga, yang mana kalau ada kekosongan jawatan untuk sementara, jadi pekerja tersebut terpaksa mengisi sementara mereka menjumpa dengan calon yang sesuai untuk mengisi kekosongan jawatan itu. Jadi pada pendapat saya juga, perkara tersebut tak sepatutnya berlakulah, kerana walaupun pekerja tu adalah multitasking, tapi mereka tidak dibayar gaji lebih mengikut skill yang mereka ada. Jadi pada saya, jika seseorang pekerja itu hanya bekerja dalam bidang human resource, jadi mereka hanya perlu bekerja dalam skop tugasan mereka saja. Mereka tak perlu pergi dan mengisi kekosongan jawatan pada departmen lain seperti marketing misalnya, kerana mereka sendiri tidak mempunyai basic ataupun knowledge pada bidang dan tugasan tersebut. Okey, yang seterusnya juga ialah TM tidak mengambil mana-mana fresh graduate yang mempunyai result sebanyak 4.00, kerana bagi mereka fresh graduate yang mempunyai latar belakang akademik sebanyak ataupun result sebanyak 4.00 ini, mereka tidak mempunyai skill untuk bercakap, skill kepimpinan ataupun skill untuk bekerja dalam kelompok yang ramai. Kerana menurut TM juga, fresh graduate ni hanyalah tahu asas knowledge berkenaan dengan bidang yang mereka ceburi dan mereka tidak mempunyai skill-skill lain. Jadi pada saya, sepatutnya fresh graduate seperti ini diberikan peluang, kerana kita sedia maklum bahawa persaingan agak sengit untuk mendapatkan pekerjaan pada masa sekarang. Jadi tidak salah jika TM menyediakan peluang latihan dan sebagainya untuk melatih mereka mendapatkan skill yang diperlukan oleh syarikat, kerana jika TM dapat melatih pekerja mereka daripada bidang lain dan membuat bidang pekerjaan yang lain seperti human resource, pergi ke bahagian marketing. Jadi saya rasa untuk fresh graduate yang mendapatkan 4.00 ni juga boleh belajar dan mendapatkan skill yang mereka mahukan jika TM serius mengenai isu ini dan sudi memberi tunjuk ajar kepada fresh graduate berkenaan. Saya percaya mereka dapat belajar seboleh mungkin dan dapat menerapkan apa yang dipelajari itu ke dalam organisasi. Okey, dan komen akademik yang akhir sekali ialah berkenaan dengan etika dan prosedur yang TM jalankan ketika membuat sesi temu duga secara atas talian. TM sangat menekankan kepada pakaian formal ketika menjalankan sesi temu duga. Jadi jika calon yang ditemu duga memakai pakaian bersih, kemas dan juga formal, tapi pada akhir sesi kebiasaannya penemu bual akan meminta calon untuk berdiri dan berada pada jarak yang agak jauh supaya penemu bual dapat melihat calon memakai pakaian yang formal daripada atas sampailah ke bawah. Dan jika calon didapati memakai pakaian separuh formal, yang mana pada bahagian baju saja ataupun mungkin tudung saja yang kelihatan formal, tetapi pada bahagian bawah misalnya seluar tetapi mereka memakai kain blanket ataupun seluar pendek dan sebagainya, TM akan menolak permohonan mereka secara serta-merta kerana merasakan mereka tidak berdisiplin. Pada saya itu adalah satu isu yang agak kecil dan bukanlah satu perkara yang remeh juga, tapi kalau pada TM mereka sangat mementingkan disiplin berpakaian. Pada pendapat saya juga, jika calon tersebut diterima kerja, saya percaya mereka dapat berpakaian formal dan mengikut etika yang ditetapkan oleh syarikat. Jadi mungkinlah pada sesi temu duga mereka hanya memakai formal kerana mereka ingat hanya dilihat separuh sahaja, tapi TM sangat menitik beratkan soal pakaian. Jadi pada pandangan saya juga, jika TM betul-betul nak ikut etika dan prosedur
berpakaian ketika mana membuat calon, mereka seharusnya lebih menekankan dan memandang serius pada isu yang lain juga. Misalnya, mereka boleh membayar gaji lebih kepada pekerja yang mempunyai multitasking, yang mana mereka boleh membuat banyak pekerjaan ataupun mengisi kekosongan jawatan dan melakukan skop tugasan di luar daripada tugasan mereka tu. Mereka tu adalah orang-orang yang layak dibayarkan gaji kerana mereka bekerja lebih masa dan mereka mempunyai multitasking dalam pekerjaan yang lain juga. Maksudnya mereka tidak hanya terhad kepada bidang mereka sahaja, tapi mereka juga boleh buat pekerjaan orang lain. Jadi kalau betul-betul nak ikut prosedur, lebih banyak isu yang boleh TM tekankan melainkan hanya isu kecil seperti berpakaian ini. Tapi apapun, itu adalah salah satu syarat dan TM punya garis panduan. Jadi saya mengharapkan TM akan lebih memandang serius pada isu-isu lain berbanding isu pakaian semata-mata. Assalamualaikum, nama saya Nur Syada binti Zamri, nombor matrik 262892. Hari ini saya akan menerangkan tentang beberapa cadangan yang boleh diguna pakai ataupun dilakukan oleh setiap organisasi dalam proses temuduga. Cadangan yang pertama adalah setiap organisasi perlulah menetapkan ciri-ciri atau kriteria-kriteria kelayakan calon yang akan ditemuduga. Setiap organisasi perlulah menetapkan kelayakan akademik ataupun pengalaman calon itu sendiri. Hal ini adalah untuk memastikan calon tersebut adalah benar-benar sesuai dengan jawatan yang akan disandangnya. Keberkesanan sesuatu organisasi akan dapat dilihat jika kriteria yang diperlukan oleh pekerjaan dengan kriteria yang terdapat dalam diri pekerja adalah bersesuaian. Pemilihan personal ini diperlukan supaya kriteria yang ada pada mereka boleh memenuhi keperluan pekerjaan. Di dalam memilih pekerja, para majikan ini boleh merujuk kepada beberapa model supaya pekerja yang dipilih itu mengikuti kriteria-kriteria organisasi. Terdapat banyak model yang boleh digunakan oleh organisasi, tetapi menurut saya model yang paling bersesuaian adalah model pemilihan pilih atau tolak. Seperti kata Magison, model ini mempunyai 8 tahap, di mana tahap ini dimulai dengan penapisan awal daripada rekod dan data. Seterusnya adalah temuduga awal, ujian kecerdasan, ujian personaliti, rujukan prestasi, temuduga lanjutan, pemeriksaan fizikal dan diakhiri dengan penilaian peribadi. Proses model ini adalah keputusan pemilihan calon telah dibuat di peringkat awal berdasarkan kriteria-kriteria yang digunakan. Analisis kerja bagi model ini adalah untuk mengenal pasti pekerjaan yang melibatkan tugas, kemahiran dan pengetahuan. Di tahap tapisan awal, calon yang kurang kriteria dan prestasinya rendah akan ditolak, manakala di temuduga awal, mana-mana tingkah laku, watak dan ciri-ciri yang tidak sesuai tidak dapat meneruskan proses yang seterusnya. Bagi ujian bakat kecerdasan dan personaliti pula, mana-mana calon yang gagal mencapai piawaian yang telah ditetapkan dan mempunyai personaliti yang negatif akan ditolak. Cadangan yang kedua adalah pihak organisasi perlulah menggunakan bentuk temuduga yang tepat dan bersesuaian. Bagi saya, temuduga yang bersesuaian adalah bentuk temuduga yang berstruktur. Menurut Gary Dessler di dalam Siti Hasfah, temuduga berstruktur merupakan temuduga yang menggunakan satu set soalan yang rapi dan terperinci di mana jawapan calon akan dicatat oleh penemuduga pada kertas temuduga yang disediakan. Secara dasarnya, temuduga berstruktur ini diwujudkan adalah untuk menjamin setiap calon mendapat peluang yang sama untuk menyampaikan maklumat dan dinilai yang tepat dan konsisten. Hal ini bermaksud melalui temuduga berstruktur ini, kesemua calon akan disoal dalam urutan yang sama dan diberikan soalan yang sama. Kesemua jawapan calon akan dinilai berdasarkan skala pemarkahan yang sama disebabkan proses membuat keputusan oleh penemuduga adalah berdasarkan skema jawapan yang telah disediakan. Temuduga berstruktur adalah temuduga yang bersifat peribadi di mana penemuduga akan menggunakan format yang tetap. Temuduga berstruktur adalah kaedah penyelidikan kuantitatif yang digunakan untuk membuat tinjauan dan juga ianya dikenali sebagai
temuduga bercorak ataupun yang dirancang. Data yang dikumpul melalui temuduga berstruktur ini adalah bersifat kuantitatif kerana ianya adalah satu set soalan yang telah dirancang. Dan temuduga berstruktur juga digunakan untuk mengumpul maklumat kerana ianya agak menjimatkan dan kesimpulan dapat ditarik dengan mudah. Cadangan yang tiga adalah setiap organisasi perlulah membuka ruang pekerjaan yang luas kepada orang kelainan upaya OKU. Kewujudan peluang pekerjaan untuk golongan OKU ini adalah isu yang sangat penting dan perlu dititik beratkan. Menurut statistik, dianggarkan seramai 2.8 juta golongan OKU di Malaysia dan daripada 1% kuota yang telah diperuntukkan, hanya 538 orang golongan OKU yang boleh ditempatkan di sektor awam. Hal ini kerana masih ada lagi majikan yang mempunyai sikap memandang rendah terhadap golongan OKU. Kebanyakan golongan OKU menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif dan pendapatan bagi menyara kehidupan mereka. Peluang pekerjaan kepada golongan OKU ini adalah sangat terhad disebabkan oleh beberapa stereotip. Misalnya, orang buta akan dilatih untuk menjadi tukang urut dan operator sahaja. Menurut Drummond dan Rin, mereka menganggap bahawa golongan OKU ini tidak boleh diharap kerana mereka kerap jatuh sakit dan memerlukan banyak perbelanjaan. Golongan OKU wanita terutamanya tidak diterima dalam pekerjaan disebabkan oleh penampilan diri yang kurang menarik dan tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. Isu peluang pekerjaan bagi golongan OKU ini mestilah dititik beratkan oleh semua majikan kerana mereka juga perlu memenuhi keperluan hidup mereka dan majikan seharusnya membuang stereotip tentang golongan OKU. Seterusnya adalah setiap organisasi perlu menjelaskan secara terperinci tentang proses temuduga secara atas talian. Hal ini kerana di dalam era pandemik COVID-19 ini, semakin banyak organisasi yang sedang menjalankan temuduga secara atas talian untuk mengelakkan pergerakan yang melibatkan rentas daerah dan rentas negeri. Temuduga secara atas talian ini mempunyai banyak manfaatnya seperti dapat menjimatkan wang majikan, sekaligus temuduga secara atas talian ini adalah menjadi arus perdana ataupun secara global. Temuduga secara atas talian ini adalah cara atau kaedah yang paling mudah dan berkesan. Pihak organisasi dan majikan perlulah menjelaskan dengan lebih terperinci atau dengan lebih jelas tentang panduan temuduga secara atas talian agar calon lebih bersedia dari segi mental maupun fizikal. Majikan berkemungkinan boleh menyertakan garis panduan tersebut sebagai lampiran apabila menghantar email ataupun surat pemberitahuan temuduga kepada calon. Dengan ini, calon temuduga akan lebih jelas dan faham mengenai panduan dan etika walaupun temuduga tersebut berlaku secara atas talian. Apabila sesebuah organisasi tidak menjelaskan atau menerangkan mengenai panduan dan etika ketika berlangsungnya temuduga secara atas talian, kebanyakan calon tidak akan menitik beratkan soal temuduga tersebut, terutamanya cara berpakaian kerana menganggap bahawa penemuduga tidak dapat melihat penampilan mereka secara keseluruhannya dan gaya calon tersebut duduk. Majikan tidak berhak untuk memarahi calon tersebut apabila hal ini terjadi kerana majikan tidak menyediakan panduan temuduga secara atas talian sebagai panduan yang boleh digunakan oleh calon. Sebagai calon yang akan ditemuduga pula, perlulah membuat persediaan dari segi fizikal dan mental. Contohnya, persediaan yang perlu dibuat adalah seperti calon temuduga perlulah menggunakan nama yang profesional. Selain itu, calon juga perlulah memastikan untuk berada dalam bilik yang tenang dan tidak diganggu oleh siapa-siapa. Di dalam keadaan yang sekarang kita dilanda wabak COVID-19, temuduga secara atas talian adalah sangat memberi manfaat dan memudahkan pelbagai pihak, baik dari pihak calon itu sendiri ataupun pihak majikan itu sendiri. Dalam keadaan yang sebegini, temuduga secara atas talian adalah sangat relevan dan menjimatkan pelbagai pihak dari segi kos dan masa itu sendiri. Namun begitu, pihak majikan dan calon perlulah menitik beratkan beberapa perkara sebelum menjalankan temuduga secara atas talian, seperti memastikan rangkaian internet adalah kuat dan lancar serta medium yang akan digunakan untuk melakukan temuduga supaya ini tidak akan menjadi masalah atau beban pada hari yang ditetapkan. Itu sahaja cadangan yang dikemukakan oleh saya. Terima kasih. Sekian, terima kasih.
Okey, seterusnya saya pergi cadangan yang kelima, iaitu berkaitan dengan penambahan kuantiti graduan, di mana apa yang dimaklumkan bahawa setiap institusi mengajar tinggi IPT iaitu tidak selari dengan kualiti graduan yang dikeluarkan yang lebih layak untuk sesuatu jawatan tersebut. Hal ini kerana majikan perlu bijak dalam membuat penilaian berkaitan dengan graduan yang keluar selari dengan kualiti graduan untuk mengisi sesuatu jawatan tersebut. Hal ini kerana calon juga perlu bijak dalam mencari ruang dan peluang untuk meyakinkan panel bahawa mereka adalah calon yang berkualiti, bukannya dari kuantiti. Justru calon juga perlu mempunyai kemahiran dan pengalaman supaya menjadi salah satu tiket untuk diserap masuk ke sebuah organisasi berkenaan. Okey, seterusnya saya pergi cadangan yang keenam, iaitu membuat keputusan yang bijak. Hal ini kerana apabila majikan membuat keputusan yang salah, secara langsung akan memberi kesan terhadap organisasi serta berlakunya peningkatan pengurusan kos. Selain itu juga, moral pekerja akan menjadi rendah disebabkan masalah-masalah yang dialami oleh teamwork itu sendiri, dan pada masa sama akan berlakunya masalah organisasi berkenaan. Oleh disebabkan itu, pentingnya bahawa pemilihan kerja dalam sesebuah organisasi perlu bijak dan tidak berlaku masalah di kemudian hari. Seterusnya, cadangan yang ketujuh, iaitu berkaitan dengan meningkatkan periklanan jawatan. Hal ini kerana terutama bagi calon yang sedang mencari pekerjaan dan pada masa yang sama mereka tahu bahawa organisasi berkenaan perlukan pekerja, dan selain itu juga calon atau graduan tersebut boleh membuat kajian berkaitan latar belakang organisasi atau syarikat berkaitan syarat apa yang diperlukan oleh mereka. Oleh disebabkan itu, secara langsung akan memberi persiapan kepada calon, terutamanya dari segi temuduga dan sebagainya. Okey, baik. Cadangan yang ke-8, iaitu majikan perlu meletakkan calon kepada jawatan yang ditawarkan semasa sesi temuduga tersebut. Hal ini kerana apabila melalui proses yang telah ditetapkan oleh majikan perlulah meletakkan calon yang berjaya tersebut di tempat yang dijanjikan ketika sesi temuduga tersebut. Hal ini kerana sekiranya majikan tidak menepati apa yang dijanjikan semasa temuduga kepada calon berkenaan, secara tidak langsung akan memberi jejaslah kepada prestasi pekerja dalam melakukan pekerjaan berkenaan. Selain itu juga, calon tersebut perlu ditukarkan, sekiranya calon tersebut perlu ditukarkan jawatan yang lain, perlulah mendapatkan persetujuan kedua-dua pihak. Oleh disebabkan itu, majikan perlu adil dalam membuat keputusan dalam menentukan sesuatu jawatan agar calon tersebut dapat meningkatkan prestasi pekerjaan. Okey, baik. Seterusnya, cadangan yang ke-9, iaitu berkaitan dengan keterampilan graduan atau calon semasa temuduga. Hal ini kerana graduan atau calon tersebut perlulah mempunyai penampilan yang lebih menarik, kerana ianya merupakan salah satu daripada pemilihan personal atau temuduga dalam pemilihan kerjaya dalam sesebuah majikan atau organisasi berkenaan. Seterusnya, penampilan merupakan salah satu tarikan utamalah semasa membuat sesi penilaian interview bersama panel-panel majikan tersebut. Secara langsung akan mempersiapkan dirilah dari segi emosi, fizikal dan mental, serta mampu membuat sesuatu keputusan dengan bijak apabila diberi tugasan oleh barisan panel tersebut. Justru keterampilan adalah amat penting dan perlu diamalkan atau diterapkan oleh seseorang calon tersebut agar memudahkan mereka untuk layak mendapat jawatan berkenaan. Okey, baik. Seterusnya, cadangan yang terakhir, iaitu berkaitan majikan perlu membuat kajian dari semasa ke semasa. Hal ini kerana kajian yang dibuat oleh majikan sudah pastinya meliputi dari aspek personal dan sesi temu janji yang lebih relevan supaya agar dapat memastikan proses melibatkan temuduga mempunyai kecakapan dan keberkesanan.
Selain itu juga majikan atau organisasi perlulah membuat perancangan untuk jangka pendek dan jangka panjang, terutama melibatkan proses temuduga kerja yang lebih semesti. Dan yang poin yang terakhir iaitu dapat mewujudkan pengambilan dan pemilihan pekerja yang lebih teratur dan terkesan. Itu saja daripada saya. Sekian.